Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Kali ini kita bertemu lagi untuk meneruskan perbincangan kita kepada topik baru, iaitu bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Malaysia. Untuk perbincangan kita kali ini, kita akan memfokuskan kepada bab 7.1 iaitu ciri-ciri demokrasi berparlimen. Di pengakhiran pembelajaran kita, kita akan dapat mengenal pasti ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua, mengetahui sistem raja berperlembagaan. Dan yang ketiga ialah mengetahui kuasa pemerintahan negara. Adakah pelajar tahu apakah yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi? Apakah maksud dia? Konsep sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri. Peoples of the country were involved in the system of or the management of the country. Yang kedua, rakyat berpeluang. Rakyat have the opportunity, they have chance to bentuk kerajaan sendiri. Rakyat juga mempunyai hak ataupun berhak mengekalkan, to maintain ataupun to change, untuk menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Berikut adalah ciri-ciri utama demokrasi berparlimen di Malaysia. Yang pertama, perlembagaan. Yang kedua, raja berperlembagaan. Yang ketiga, parlimen, pilihan raya, kuasa pemerintahan, parti-parti politik dan mempunyai kebebasan hak ataupun kebebasan asasi. Adakah pelajar tahu apakah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? Kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara dan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Maksudnya raja akan memerintah negaranya berdasarkan undang-undang yang telah digubal. Seterusnya kita akan melihat kepada ciri-ciri raja berperlembagaan. Pemerintahan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Telah diwujudkan sejak tahun 1957 dan merupakan ketua utama negara. Raja berperlembagaan berfungsi ataupun berperanan sebagai simbol keutuhan dan perpaduan negara dan bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Raja ataupun Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu dan pemilihannya dibuat secara bergilir-gilir setiap 5 tahun. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat apakah antara bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia. Antara bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong atau YDPA, yang pertama ialah mengetuai 3 badan kerajaan. Mengetuai 3 badan kerajaan yang terdiri daripada Badan Perundangan, Badan Pentadbiran, Kehakiman untuk badan yang ketiga. Remember, Badan Perundangan ialah badan yang merangka dasar kerajaan. Badan pentadbiran ialah mereka yang menjalan ataupun melaksanakan pelan ataupun dasar kerajaan. Dan badan kehakiman yang bertanggungjawab untuk menentukan keadilan. YDPA juga merupakan salah satu, YDPA merupakan salah satu daripada 3 unsur parlimen. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Selain itu juga, Baginda merupakan ketua tertinggi Angkatan Bersenjata.
di mana baginda berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan di mahkamah tentera. YDPA juga merupakan ketua agama Islam negara dan juga merupakan ketua agama Islam di negeri-negerinya. Dan yang keenam, mempunyai kuasa melantik ahli kabinet. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa melantik dan melucutkan jawatan timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Selain itu juga, Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk mengisytiharkan undang-undang darurat dan diisytiharkan apabila keselamatan negara terancam. Sebagai contohnya, isu ataupun kes-kes yang boleh mengancam keselamatan negara kita ialah kes pandemik yang berlaku baru-baru ini, iaitu pandemik COVID-19. YDPA juga berkuasa melantik pengerusi Suruhanjaya dan duta-duta negara, serta melantik 3 orang ahli Suruhanjaya pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong juga melantik ahli-ahli perkhidmatan kehakiman, pengerusi dan timbalan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, melantik peguam negara dan melantik ketua audit negara. Untuk makluman pelajar-pelajar, sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, Malaysia mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Menurut konsep ini, kuasa dibahagikan kepada 3 kuasa atau cabang. Dan ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak yang berasingan bagi mengelakkan pergolakan kuasa. Sebagai contohnya, 3 badan yang terlibat adalah seperti eksekutif, legislatif, dan judisiari. Itu adalah komponen utama kerajaan Malaysia. Mari kita lihat apakah fungsi ataupun ciri-ciri Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia merupakan badan perundangan ataupun legislatif dan fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Inilah yang dimasukkan Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu unsur penting dalam Parlimen. Baiklah, berikut adalah ciri-ciri bagi Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 69 ahli. Ahli Dewan Negara ini dikenali sebagai senator dan mereka diwakili setiap negeri dan tidak dipilih melalui pilihan raya. Okey. Ahli Dewan Negara memegang jawatan selama 3 tahun dan syarat untuk menjadi senator mestilah berumur 30 tahun ke atas. Mereka boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Selain itu, ahli Dewan Negara dilantik Yang di-Pertuan Agong. Dan ahlinya terdiri daripada individu yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Misalnya, perkhidmatan awam, bidang profesional, bidang perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian, kebajikan, dan ahli yang mewakili kumpulan minoriti seperti masyarakat orang asli. Mari kita lihat ciri-ciri bagi Dewan Rakyat pula.
Ahli Dewan Rakyat dipilih melalui ataupun oleh rakyat melalui pilihan raya. Jumlah ahlinya ialah seramai 222 orang ahli dan mereka mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Tempoh ahli Dewan Rakyat adalah selama 5 tahun. Dan tugasan utama Dewan Rakyat ialah menggubal dan meluluskan undang-undang. Baiklah pelajar-pelajar, adakah pelajar-pelajar sedia maklum bahawa undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dikenali dengan pelbagai nama? Contohnya, undang-undang yang digubal oleh Parlimen dikenali sebagai Akta. Manakala Dewan Undangan Negeri mengenali undang-undang sebagai enactment. Sarawak dan Sabah pula mengenali undang-undang sebagai ordinance. Maksud badan pelaksana ya pelajar-pelajar? Badan pelaksana ialah jemaah menteri ataupun dikenali sebagai kabinet. Kabinet merupakan pembuat dasar. Mereka yang merancang dasar ataupun strategi tertinggi negara. Tugas jemaah menteri ialah menggubal dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri pula merupakan ketua jemaah menteri. Mari kita lihat pula apakah peranan dan fungsi sesebuah kementerian. Kementerian bertanggungjawab menggubal dasar kerajaan. Selain merancang dan menyelaras maksudnya menyusun program yang sesuai bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh timbalan menteri setiausaha parlimen dan setiausaha politik. Apakah peranan ketua setiausaha negara pula? Kaki tangan kementerian adalah terletak di bawah Perkhidmatan Awam. Ketua Perkhidmatan Awam di Malaysia dikenali sebagai Ketua Setiausaha Negara dan bertanggungjawab mengawasi, monitor perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Di peringkat kementerian, pentadbiran diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian dan beliau dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Awam. Bagi jabatan kerajaan pula, kaki tangan kementerian adalah terletak di bawah Perkhidmatan Awam dan diketuai oleh ketua jabatan yang dikenali sebagai ketua pengarah. Apakah maksud badan berkanun pula? Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan, half government, dan mempunyai kuasa autonomi tertentu sahaja. Mempunyai peruntukan kewangan sendiri. They have their own fund. Dan ditadbir oleh sebuah lembaga pengarah. Tugas utama badan berkanun ialah mempercepatkan pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan 5 tahun kerajaan, contohnya Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia atau dikenali sebagai MIDA dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun dikenali sebagai FRIM. Bagi memudahkan sistem pelaksanaan, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara, beberapa Suruhanjaya telah ditubuhkan. Itu adalah fungsi Suruhanjaya bagi memudahkan sistem pelaksanaan dan sistem pentadbiran
pentadbiran negara. Fungsi Suruhanjaya ialah menguruskan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kaki tangan perkhidmatan awam. Di bawah merujuk kepada contoh Suruhanjaya yang ditubuhkan, antaranya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman, Suruhanjaya Pasukan Polis, dan Majlis Angkatan Tentera. Sila ingat kelima-lima Suruhanjaya yang ditubuhkan ini. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan melihat kepada apakah antara fungsi mahkamah. Mahkamah mempunyai kuasa untuk mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah. Mahkamah juga mempunyai kuasa untuk mentafsir. Mentafsir means interpret, menjelaskan maksud perlembagaan. Selain itu, mahkamah juga mengisytiharkan undang-undang bertulis, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baiklah pelajar-pelajar, berdasarkan gambar rajah yang dipaparkan, Mahkamah Persekutuan meletakkan posisinya di bahagian paling atas. Mahkamah Rayuan di bawah Mahkamah Persekutuan, diikuti dengan Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Seterusnya ialah Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrat. Mahkamah Persekutuan sehingga Mahkamah Tinggi Melaya, Sarawak dan Sabah diletakkan sebagai ataupun dikenali sebagai Mahkamah Atasan. Manakala Mahkamah Seksyen dan Magistrat diletakkan sebagai Mahkamah Rendah. Baiklah pelajar-pelajar, bagaimana pula dengan pelantikan hakim? Hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Beliau tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam bidang politik dan bertanggungjawab menjamin keadilan serta kesaksamaan undang-undang. Penasihat undang-undang kerajaan pula ialah Peguam Negara dan bertanggungjawab menjadi pendakwa raya atau peguam bela bagi kerajaan. Baiklah pelajar-pelajar, sampai di sini sahaja perbincangan kita untuk topik kali ini. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ada menyediakan 4 soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita tadi bagi memastikan pelajar memahami lagi tentang topik yang kita baru pelajari. Okey, sehingga bertemu lagi untuk perbincangan seterusnya.